Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan dan Ustazah Nora Smila. Terima kasih Ustazah kerana memberi kami peluang untuk membentangkan tentang prinsip al-adalah, peranan majikan terhadap pekerja mengikut kaedah fiqh. Sebelum kami memulakan pembentangan kami, izinkan saya Siti Nur Salsabila binti Khairul Anwar untuk memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Nur Sofia Akilah binti Nazmi, Amsyar Irfan bin Rosnizam dan Nur Ilya Kristina binti Muhammad Nasir. Seterusnya, saya ingin memulakan perbentangan ini dengan pengenalan. Dalam sesebuah organisasi terdapat dua anggota, iaitu majikan dan pekerja. Mereka ini merupakan penggerak organisasi tersebut untuk berjalan dengan lancar. Justru, majikan perlu berlaku adil dalam setiap keputusan dan perkara yang mereka lakukan terhadap pekerjanya supaya kelak tidak berlaku sebarang penindasan, penyalahgunaan kuasa dan sebagainya yang bertentangan dengan nilai-nilai murni. Namun, masih lagi berlaku permasalahan berkaitan dengan keadilan majikan terhadap pekerja. Buktinya, pada tahun 2018, menurut berita harian yang melaporkan seramai 1,182 pekerja kilang di syarikat itu merayu supaya majikan memberi penjelasan berhubung status pembayaran gaji tidak diterima oleh mereka sejak April lalu. Dalam dunia pekerjaan, isu-isu seperti konflik atau suatu pertikaian yang berlaku antara pekerja dengan majikan sering berlaku kerana pekerja akan menuntut hak mereka dalam suatu pertengkaran industri yang berlaku. Hal ini demikian kerana sesetengah pekerja yang ditindas oleh majikan ingin membela nasib mereka dengan menegakkan keadilan. Sejak daripada itu, isu layanan majikan terhadap pekerja menjadi perbualan hangat di rata-rata mulut masyarakat. Maka, jelaslah bahawa kelemahan Akta Pekerja 1955 perlu diperkasakan lagi untuk memastikan hanya pekerja yang benar-benar melakukan kesalahan dan jenayah sahaja yang akan diberhentikan atau dikenakan tindakan disiplin. Seterusnya, objektif kajian. Objektif kajian ini memfokuskan tentang yang pertama adalah mengenal pasti isu-isu keadilan seorang majikan terhadap pekerja. Yang kedua, memfokuskan keadilan seperti pekerja di tempat kerja. Yang ketiga, menganalisis jenis-jenis tindakan yang bersesuaian untuk dikenakan oleh pekerja yang melanggar undang-undang. Dan yang terakhir ialah mengkaji pengaruh keadilan organisasi dan diskriminasi dari segi gaji dan keupayaan. Seterusnya, saya akan memberi kepada Ilya Kristina untuk menjelaskan tentang kajian literatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ilya Kristina binti Muhammad Asri. Nombor metrik 2021127307. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang pengertian al-adalah menurut Islam serta kaedah fiqh. Al-adalah secara ringkasnya bermaksud keadilan atau kebenaran. Pengertian al-adalah menurut bahasa bermaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya, manakala menurut istilah pula, al-adalah bermaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya berdasarkan ketentuan akidah syariah dan akhlak serta dengan sumber Al-Quran dan Al-Sunnah. Menurut Al-Mawardi, al-adalah juga bermaksud bercakap benar, jelas, kejujuran, menjauhi segala perkara haram dan dosa. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat. Surah An-Nahl ayat 90. Seterusnya, kaedah fiqh. Kaedah fiqh adalah suatu ilmu yang berkaitan penjelasan tentang hukum-hukum umum.
Terdapat pelbagai kaedah fiqh yang telah diperkenalkan oleh para ulama bagi menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul saban hari. Kaedah-kaedah yang diperkenalkan jelas memberi impak yang positif dalam memelihara kemaslahatan ummah pada masa kini. Terdapat 5 kaedah utama yang disepakati dalam kalangan fuqaha. Kaedah pertama ialah setiap perkara berdasarkan niat. Amalan yang dimaksudkan di sini merangkumi perkataan dan perbuatan. Niat pula bermaksud kehendak. Ia merangkumi keazaman, tujuan dan keinginan terhadap sesuatu. Kaedah ini menyatakan bahawa niat dan tujuan seseorang mukallaf menjadi ukuran dalam menetapkan hukum bagi sesuatu amalan yang dilakukan dan menjadi penentu balasan pahala atau dosa untuknya. Oleh yang demikian, niat seseorang mukallaf wajib bertetapan dengan kehendak syarak. Ini kerana jika niat tersebut bertentangan dengan kehendak syarak, ia akan membatalkan amalan tersebut kerana niat yang salah itu telah membatalkan niat yang dituntut supaya bertetapan dengan kehendak syarak. Justru itu, pengurusan dan pentadbiran yang dilakukan oleh ahli organisasi mestilah dengan niat yang selari atau tidak bercanggah dengan hukum atau syariat Islam. Kaedah yang kedua, keyakinan tidak boleh dihilangkan oleh keraguan. Kaedah ini bermaksud sesuatu perkara yang telah diyakini berlaku. Sebarang keraguan atau ketidakpastian yang datang kemudian untuk meragui keyakinan itu tidak diambil kira. Ia boleh hilang dengan yakin sepertinya juga. Bererti, apabila telah sabit sesuatu perkara atau keadaan yang yakin, kemudian dengan tiba-tiba timbul syak tentang wujud sesuatu yang menghilangkannya, maka perkara yang telah diyakini itulah yang diambil kira sehinggalah sabit benar-benar sebab yang menghilangkannya. Dalam erti kata lain, pada prinsipnya, yakin itu tidak akan diketepikan hukumnya semata-mata kerana syak. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang itu berasa ada sesuatu di dalam perutnya, lalu timbul keraguan, adakah keluar atau tidak darinya, janganlah dia keluar dari masjid sehingga dia mendengar bunyi atau menghidu bau. Hadis riwayat Bukhari. Kaedah yang ketiga ialah kesusahan membawa kepada kemudahan. Kaedah ini membawa maksud bahawa Islam itu menganjurkan pengecualian kepada manusia apabila mereka berhadapan dengan situasi yang terdesak atau sukar. Kesusahan membawa kemudahan bermaksud kesusahan tersebut dapat diatasi dengan kemudahan atau kata lainnya, apabila terdapat kesusahan di dalam melakukan perintah yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perintah tersebut diringankan dan tidak seperti kebiasaannya. Dalam konteks lainnya, ia membawa maksud agar syariat Islam itu dapat dilaksanakan oleh mukallaf tidak kira waktu dan tempat dengan cara memberi kelonggaran dan keringanan ketika seseorang itu menghadapi kesulitan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengkehendaki kamu mudah dan Dia tidak mengkehendaki kamu susah. Surah Al-Baqarah ayat 185. Kesusahan terdiri daripada sebab musafir, sakit, terpaksa, lupa, jahil, kekurangan, kesukaran umum dan tidak dapat dielakkan daripada berlaku. Kaedah yang keempat ialah kemudaratan mesti dihindarkan. Kaedah ini membawa maksud pengertian bahawa kemudaratan itu harus dihindarkan dengan makna kemudaratan yang telah terjadi. Apabila keadaan demikian berlaku, maka ia wajib dihilangkan. Kaedah ini juga bermaksud sesuatu yang boleh mendatangkan bahaya mestilah dihindarkan dan perkara yang berbahaya itu juga hendaklah dihindarkan. Justru itu, kita tidak boleh sama sekali melakukan kerosakan dan kemudaratan terhadap diri sendiri, lebih-lebih lagi terhadap orang lain. Lantaran itu, ia wajib dielakkan sama ada
kemudaratan itu berkait dengan hak umum ataupun khusus. Kaedah yang kelima ialah adat menentukan hukum. Kaedah ini membawa maksud sesuatu adat, kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum atau adat menentukan hukum. Untuk itu, para ulama telah menetapkan bahawa uruf dan adat kebiasaan itu merupakan salah satu daripada sumber hukum dalam keadaan ketiadaan nas syarak. Namun, jika ada adat atau uruf kebiasaan itu bercanggah dengan nas, ia akan ditolak dengan serta-merta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amsyad Ifan bin Husni Sam dari kelas BA 183B. Nombor ini metrik saya ialah 2021 111 599. Metodologi dapatan dan perbincangan. Metodologi menurut Hornby ialah satu set kaedah yang digunakan untuk menjalankan kajian kepada subjek-subjek kajian yang tertentu. Oleh sebab itu, bahagian ini akan membincangkan reka bentuk kajian, instrumen kajian, sampel kajian dan prosedur atau proses bagi menganalisis data untuk menjawab persoalan-persoalan kajian yang telah dikemukakan lebih awal. Menurut Ustaz Kenali, metodologi ini merupakan penyelidikan kaedah dan teknik untuk mengumpul dan menganalisis data agar dapat menghasilkan bukti yang boleh menyokong sesuatu kajian dan merumuskan apa yang dikaji. Metodologi ini ialah cara untuk menerangkan sesuatu masalah yang dikaji dan sebab-sebab sesuatu kaedah dan teknik tertentu. Tujuan metodologi ini adalah untuk membantu supaya dapat memahami dengan lebih terperinci tentang mengaplikasikan kaedah dengan membuat huraian tentang proses kajian. Kaedah perpustakaan. Untuk kajian ini, pengkaji perlulah mencari bahan-bahan rujukan yang sesuai dan berkaitan tentang tajuk kajian. Tajuk yang perlu dikaji adalah prinsip al-adalah dalam menganalisis peranan majikan terhadap pekerja menurut kaedah fiqh. Berdasarkan tajuk tersebut, penyelidikan ini memerlukan kepada bahan-bahan rujukan dari pelbagai bidang seperti tafsir Al-Quran untuk mencari jawapan yang tepat dalam pandangan Islam. Selain itu, usul fiqh juga merupakan bahan rujukan yang perlu untuk penyelidikan ini. Kajian lepas perlu dilihat oleh pengkaji untuk menyokong tajuk kajian dan menjadikannya sebagai sumber rujukan utama. Apabila bahan-bahan telah dijumpai, pengkaji haruslah membaca setiap maklumat yang tertera dalam bahan rujukan. Maklumat perlulah bersesuaian dengan tajuk yang dipilih. Antara jenis maklumat yang perlu dicari oleh pengkaji ialah prinsip al-adalah dan peranan-peranan majikan terhadap pekerja. Untuk kajian lepas, pengkaji boleh memperolehi maklumat hasil dapat kajian-kajian yang lepas. Sesetengah daripadanya akan terdapat kajian-kajian lepas yang sama dengan tajuk kajian ini. Terdapat buku yang membincangkan tentang ilmu usul fiqh juga untuk dijadikan panduan oleh pengkaji yang membawa hal tentang peranan majikan terhadap pekerja menurut kaedah fiqh. Temu bual bersama informan. Temu bual ini bertujuan untuk mengumpulkan data dengan lebih mendalam. Untuk kajian ini, temu bual haruslah dilakukan bersama informan seperti pensyarah, pekerja atau individu yang boleh dapat menjawab objektif kajian ini. Bagi meneruskan kajian ini, kami telah menemu bual bersama 3 informan dan menunjukkan soalan-soalan yang seperti ada di bawah. Soalan yang pertama, apa pandangan berkaitan isu dan tajuk yang telah dipilih? Jawapan untuk itu ialah pandangan saya terhadap isu tersebut ialah harus dititik berat oleh majikan-majikan. Soalan yang kedua, bagaimana untuk mengenal pasti isu-isu keadilan seorang majikan terhadap pekerja? Jawapan untuk itu ialah untuk mengenal pasti isu-isu haruslah diperhatikan ketika mereka berada di tempat kerja. Soalan yang terakhir, bagaimana cara untuk memfokuskan keadilan seorang pekerja di tempat kerja? Jawapan tersebut ialah haruslah mengikut prinsip al-adalah.
Assalamualaikum, nama saya Nur Sofia Akilah binti Nazmi, nombor matrik 2021125299. Kesimpulannya, peranan majikan amatlah penting untuk menjayakan sesebuah organisasi atau sesuatu pekerjaan. Setiap majikan perlulah melaksanakan segala tanggungjawab mereka sebagai ketua di sesebuah tempat kerja dengan profesional dan adil. Sikap ini dapat membantu mewujudkan suasana yang harmoni di antara majikan dan pekerja. Dengan adanya suasana yang harmoni, ia dapat membantu majikan dan pekerja itu sendiri untuk saling bekerjasama, amalkan toleransi dan sifat saling memahami dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan dalam organisasi. Selain itu, majikan juga perlu menunjukkan contoh yang baik kepada pekerja seperti melakukan kerja dengan cekap sebagai contoh motivasi kepada pekerja untuk meningkatkan lagi kualiti kerja mereka. Seterusnya, majikan haruslah mewujudkan dan menyediakan tempat kerja yang selesa kepada pekerja. Hal ini kerana apabila keadaan tempat kerja sangat bersih dan selesa, mereka dapat bekerja dengan tenang. Islam juga menggalakkan kita untuk menjaga kebersihan. Di samping itu, majikan perlu membayar kadar upah, allowance dan bonus yang setimpal dengan kerja dan tanggungjawab yang diberikan kepada pekerja. Antara usaha yang dapat kita lihat adalah dengan memperkenalkan undang-undang terhadap majikan yang berlaku tidak adil dan lain-lain terhadap pekerja akan dikenakan hukuman yang setimpal. Cadangan akta khusus terbabit juga dilihat penting kerana melaluinya ia dapat memberi keadilan kepada para pekerja. Justeru itu, Islam juga amat menuntut umatnya untuk berlaku adil dalam segala hal. Ikatan antara majikan dan pekerja amat penting di dalam sesebuah organisasi. Tanpa majikan, sesebuah organisasi tidak akan terbentuk, dan tanpa pekerja, impian atau matlamat majikan itu susah untuk dicapai. Hal ini terbukti mereka memerlukan antara satu sama lain untuk melengkapkan sesuatu organisasi. Di dalam Islam juga amat menekankan hubungan antara majikan dan pekerja perlu dijaga dengan baik. Ini kerana apabila hubungan majikan dan pekerja baik di dalam sesebuah organisasi ini, kerja yang dilakukan lebih ikhlas tanpa ada perasaan hasad, dengki atau benci. Etika kerja pula bermaksud prinsip moral atau nilai-nilai akhlak atau tingkah laku yang dijadikan pegangan semasa menjalankan tugas. Antara etika kerja itu termasuklah berdisiplin, bertanggungjawab, berdedikasi, amanah, jujur dan sebagainya. Penting agar sesuatu kerja dapat berjalan dengan lancar dan sempurna serta mencapai kualiti yang dikehendaki supaya dapat mewujudkan suasana kerja yang sihat dan harmonis antara pekerja dengan majikan. Sekian saja dari kumpulan kami. Terima kasih.